soalan dalam exam kan? Okay. So the value of the firm's total cash flow does not change. It's still 30,000. Value dia still 30,000. Thus bila kita borrow 6,000, kita punya equity akan menjadi 24,000. To determine its expected return, we will compute the cash flow to equity under two scenarios. The cash flow to equity are the cash flows of the firm net of the cash flow to debt. Okay, repayment of the principal plus interest lah. So the firm sekarang ni dia borrow 6,000, dia punya repayment adalah 6,000 kali 1.05 lah. Untuk dapat 6,300 dalam masa setahun. Borrow 6,000, so the next kita kena bayar adalah 6,300. 300 tu interest lah. Sama juga kalau you kira 0.06 darab 0.05 darab 6,000, you akan dapat 300. So campur dengan principal dia 6,000, so kita akan kena bayar 6,300. So selepas tahun pertama, as per expected, you will get 34,500. Okay, 34,500 kita kena bayar kepada bond holder 6,300. So settle bond holder. So the net yang tinggal lagi adalah 28,200. So 28,200 return kepada equity holder adalah 28,200 bahagi dengan 24,000 tolak dengan 1, kita dapat 17.5%. Itu adalah percentage return to the equity holder. Clear? Clear tak nak kira dia? Secakap ni, you kena conteng. Sebab tadi kita nak buat 30,000. Kan? Kita nak buat kedai kopi ni 30,000. 30,000 kat sini kita ambil debt 6,000 debt. Yang kat sini kita tinggal lagi 24,000 equity. Saya buat equity je lah, E je lah. So you all akan dapat 30,000 lah. Ini financing kita. Kita punya capital structure lah. That is our capital structure. So selepas setahun, kat sini ada 1.05, you kena bayar 6,300. Itu adalah return kepada bond holder lah. 5% return. Kan? 5% lah. Untuk equity, how much is the return for the equity holder? Kita faham tadi, expected return dia adalah IO dia lah 34,500. You all jangan tanya 34,500 semua datang, dalam exam dia akan bagi tahu lah. Kalau macam dalam example ni pun dia bagi tahu kan. So that is the dia punya return 34,500. You dah bayar ni 6,300. So 34,500 tolaklah 6,300. So you will get 28,200. So inilah total cash flow kepada equity holder. So berapa? 28,400 kita bahagilah dengan 24,000. Sebab modal yang dikeluarkan adalah 24,000. So dapat 28,000 tolak 1, you all dapatlah 17.5%. Itu return yang kita calculate lah. Return ni tadi samalah yang table ni bagi. Tak boleh relate dengan table ni, sorry. So Cuma you all kena faham dalam calculation nak kira ni, you all kena tolak lah principal plus interest. Tak boleh tolak 6,000 sahaja. Sebab payment cash flow yang berlaku pada hujung tahun adalah 6,300. Clear tak kat situ? Simple je kan? So dia kata, while the total value of the firm is unchanged, the firm equity in this case is more risky than it would be without debt, but less risky than if the firm borrowed 15,000. To illustrate,
Note that if the demand is weak, the equity holder ini dia tak ada kaitan tau. You jangan tengok yang 15,000 tu. Dia macam dia nak tunjukkan dalam argument dia, kalau that company ni ambil banyak hutang, maksudnya risk dia akan lagi kurang. So dia bagi contoh sekarang ni, kita tukar sahaja 34,000 ni, sekarang ni kita punya expected menjadi 27,000. You all kena faham banyak tau, sebab you all punya soalan dah kena reject dengan panel sebab susah. Soalan final you all, panel yang check tu cakap tak sesuai untuk you all punya level, sebab soalan prof tu is very tough, tahu tak? So saya ajar slowly ni supaya you faham, so you all final you boleh jawab. Okay? Sebab masa nak validate soalan final you all tu, prof dekat Mekah. So saya yang masuk, saya tak buat soalan, saya tak defend. Kan, siapa nak defend? Tapi soalan is very tough lah. It's some sort like type PhD lah, master punya level. So very clear, this is a part of your final. So saya ajar slow supaya you all boleh absorb. Tak apa, boleh tanya saya ada. Sebab Prof akan ulang balik saya sini. Okay, settle lah. Sebab you all kena faham konsep ni, sebab soalan you all banyak apply. Itu yang susah. Kalau soalan undergraduate ni selalunya dia kira je. Kira tak susah. Kalau kira-kira ni tak susah. Tapi bila you apply, you nak faham, you kena faham MM1 apa, MM2 apa, apply the theory, relate balik dengan case ni. Sebab soalan based on case juga. Ada soalan kata based on MISC. Relate your answer with MISC. Punya case kan. Ada case-case ni keluar dalam final. Ada berapa case? 5 ke 6. 2, 3 tu ada dalam final. Maksudnya 3 daripada 2, saya tak ingat, 2, 3 daripada 6 case ni, separuh lah adalah soalan final. Dia tak sebiji sebab you kena apply. So kalau soalan case tu dah keluar dulu kan, you dah baca kan, dia punya application tu. Okay? Alright. Itu pun saya dah ubah-ubah soalan Prof. Sebab bila Prof buat soalan, panel semua cakap, Dr. Aziana Wan, Dr. Aina Ramli, siapa lagi? Eza. Semua cakap, saya kena ubah. So, saya ubah, tapi saya tak ada masa juga nak ubah semua soalan kan. Saya ubah sikit-sikit je lah. Taklah membantu you all tu. Saya ubah sikit-sikit. Kalau dari 20 markah, saya jadikan 10 markah. Saya bagi sikit soalan yang mudah untuk another 10 markah tu. Tapi kalau macam soalan tu 30 markah, saya boleh tolong dekat 10 macam tu je yang mudah. Yang lagi 20 tu is susah juga. Udah seram lah. Alright. Okay. Tapi you all kena macam mana? You all punya cohort is the last cohort yang ambil different. Yang ambil different dengan budak accounting. Kalau you all ambil budak accounting, the syllabus dari syllabus ACCA lagi tough. Tapi syllabus ACCA lagi tough. Dia tough in term of coverage, dan soalan dia pun lain juga dengan soalan yang kali ni. So you all tak boleh based on the part punya final question. Totally Prof buat different. Prof tak pernah ajar master, tak pernah ajar undergrad. So tiba-tiba dia ajar you undergrad, dia kena buat soalan. So dia nak tune level master punya question dengan undergrad punya question tu, dia susah sikit lah. Prof pun nak bagi tahu dia pun susah juga. So last kali, you all tengoklah soalan final. Okay? Same. Yang kedua ni pun sama Yang kedua ni pun sama. What happen kalau kat sini 27,000,
kat sini pun sama juga 6,300. So bila 27,000 tolak 6,300, dia akan mendapat 20,700. Clear ni? Dah dapat 27,000, 20,700. Clear So you all nampak tak, bila dia income of the company tu turun daripada 34,000 kepada 27,000, so automatically dia punya I ni akan turun. Yang ini samalah, tak ada masalah, akan turun menjadi negatif 13.95%. Kan? Sepatut tadi kalau 30,000 tu kita punya return ni. So yang ini automatic return kita berkurang. So bila berlaku je weak market, kan, it's not as per expected, so totally equity holder kena tanggung kerugian lah. Tapi bond holder tak ada tanggung kerugian. That is the effect of the equity holder. Sama juga ini kalau dia bagi compare this return to 10% without leverage and 25% if the firm borrowed 15,000. Jadi you all boleh kira sendiri lah. As a result, the expected return of the levered equity is higher in this case than for unlevered equity, but not as high as in the previous example, 75% versus 25% with more leverage. Itu sahaja yang nak sampaikan lah. Dia nak tunjukkan bahawa bagaimana perbezaan, walaupun MM1 ni kata dia punya argument, apa yang diterima oleh investor itu sama. Tapi sebenarnya bila ada you all buat equity, bila financing of the company itu melibatkan hutang, debt, the effect kepada equity holder, dia akan affect on return towards the equity holder. So yang kat sini buku ni contohnya dia banyak bagi example. Kita tengok lagi example ni lah. Suppose dia kata you borrow 50,000 when financing a coffee shop which is valued 75,000. You expect to generate a cash flow of 75,000 at the end of the year if demand is weak, 84,000 if demand is as expected, and 93,000 if demand strong. Each scenario is equally likely. The current risk-free rate interest rate is 4%, and there's a 8% risk premium for the risk of the asset. So dia kata according to Modigliani Miller, what should the value of the equity be? What is the expected return? Ini nak kira value of the equity. Okay, solution dia. Ya, saya padam dulu. You all belajar investment tak? Belajar kan dengan Dr. Hamdi? You tak ambil investment ke sem depan? Memang tak ada investment. Oh, you all tak perlu kot, sebab investment tu sama je dengan finance. Macam redundant. Okay, the value of the firm, total cash flow does not change. Okay, dia 75,000, betul tak? So sekarang ni you ada 3 senario. You ada 3 senario. You ada 75,000, 84,000, 93,000. If demand is strong, each scenario is equally likely. The current risk-free rate is 4%, and there is 8% risk premium for the risk of the asset. Macam mana nak kira dia?
dia tak bagi senario. Dia tak, dalam contoh ni, suppose you borrow. Okay, dia kata kita borrow kan 50,000. So maksudnya 75,000, debt 50,000, equity 25,000 lah. So bila kita borrow, risk free rate adalah bond punya return 4%. So dia kat sini dia bagi contoh kalau 84,000 lah return dia. Sama tadi juga, untuk debt adalah 50,000 kali dengan 1.04, itu bersamaan dengan $52, 52,000. So return untuk equity holder adalah 84,000 tolak 52,000. So bersamaan dengan 32,000. So dia punya return adalah 32,000 divide by 25,000 tolak 1 kali dengan 100 lah. Sama dengan 28%. Okey, itu return kepada equity holder kalau 84,000. Okey, kalau 75,000, okey kan? Kalau 75,000, senario 1 dia kira lah. Senario 2 dia kira adalah return dia adalah 75,000. Ini 84,000, ini 75,000. Okey. Alright, sama juga so 75,000 tolak 52,000. So totalnya you all akan dapat sebanyak 23,000. So bila 23,000 bagi dengan 25,000 kali dengan tolak dengan 1, you akan dapat negatif 12%. Okay. So itu yang katakan kalau company tersebut dia raise capital, dia issue debt, maksudnya the management of the company dia bagi a signaling kepada investor bahawa this project can be profitable lah, kepada equity. Itu yang dia kata decision of the company ada on a capital structure, dia represent on management punya projection future investment punya return. Okay. So ini dia bagi senario lain pula, tapi the concept nak kira dia sama. So saya tak perlu ulang you all boleh kira Yang ini dia bagi senario lain pula. Tadi senario 50-25. Sekarang ni senario dia adalah suppose you borrow 25. Borrow 25. Yang ini maksudnya jadi 50 lah. Sekali. Kan? Dia bagi senario yang berbeza. Cash flow dia 75,000 at the end of year if demand is sama juga. Dia ada 75,000, 84,000 and 93,000. Risk free rate dia pun sama 4% and risk premium for the risk of asset is juga adalah 8%. Okay. Bila kita kira the expected return dia, kita tengok di senario dia. Kalau return adalah 84,000, so pulangan yang kita dapat adalah 16%. Tadi kita kira 84,000, nampak tak beza dia? Kat sini adalah berapa persen? 16%. Nampak tak? Dia punya simulation. Kan, ni senario dia pun sama 84,000. Tapi sini adalah 50-25. Tapi dekat sini 25,000 dengan 50,000. So bila pulangan dia adalah 84,000, kan? Return 1 year punya income adalah 84,000. So income yang diperolehi return kepada equity holder adalah
16% sahaja. Tapi kalau yang senario 1 tadi tu, dia punya pulangan adalah 28%. Beza tak kat situ? Sebab tu dia kata return on the investment ni bukan dipengaruhi oleh apa investment yang company tu buat, tapi return on the equity holder ini adalah dipengaruhi oleh financing punya decision of the company. Faham? Daripada dia tukar 50-25 jadi 20-25, return kepada equity ni bertukar dari 28% kepada 16% dengan pulangan yang sama, 84,000. Alright, boleh? Semua on track? Riz on track? Ajim? Sebab tu lecturer finance tak boleh buat kelas online. Kalau buat kelas online saya mati kutu. Saya tak tahu nak explain macam mana. You just imagine saya ajar international finance. Tukar duit tu, duit ni beli US kan. Beli US, lepas tu hedging dekat Singapore dollar tukar pound sterling kan. You nak explain dalam tu. Sama je. Sama je nature dia. Student Malaysia ke, student international ke, student China ke, student China from China ke, all the same punya nature dalam online punya kelas. Semua senyap. Okay. Dah. On track Ini dia bagi contoh tadi kan. Bila kita berubah kita punya equity. Tak ada apa. Tapi kan MM ni pun buat argument juga. Dia kata investor use leverage in their own portfolio to adjust firm leverage, a perfect substitute for firm leverage in a perfect capital market. Apa maksud dia? Maksud dia yang ayat ni kan, ayat finance ni kata investor use leverage in their own portfolio to adjust firm leverage, and then a perfect substitute for firm leverage in perfect capital market. Tapi ini dia tak tunjuk on calculation. Macam ni tadilah. Kita MM1 lagi ya. Maksudnya bila ada berlaku dua benda yang macam ni, yang kat atas dengan kat bawah ni, ada sama leverage ke tak leverage, MM1 cakap investor tu dia boleh adjust. Kalau 100% leverage, maksudnya dia put all the money dekat company tersebut lah. Tapi kalau ada sebab kalau ada pembahagian antara leverage equity dengan debt, bila ada debt dengan equity, dia tak boleh invest ke semua 34,500 tu dekat company A. Kan? Sebab dia cuma boleh invest 18,750. So, tapi dia ada duit 34,500. Itu yang dipanggil sebagai dia punya portfolio. So, the investor tu sendiri dia akan adjust. So, mana dia nak pergi lagi 15,750 tu? Ada sama dia invest dalam debt ataupun dia invest dalam equity lain. Itu yang dia kata sebagai you bayangkan zaman saya belajar dulu, lecturer saya tak ada slide. Dia bagi contoh ni secara bertulis. Satu senario, lepas tu dia padam. Zaman dulu belajar kan, kita orang salin. Tapi sejarahnya saya tak pernah salin lah. Sebabnya dalam semua ni kan, dalam kelas saya tu ada seorang perempuan ni nama dia Marsiti binti Sulaiman. Dia boleh salin sebiji apa yang lecturer cakap. Apa yang kalau lecturer pun dia boleh salin. Maksudnya tanpa tertinggal. So kerja saya adalah lepas kelas jumpa dia, aku putus state nota. Si photo state yang nota dia memang sebiji yang lecturer cakap dalam kelas. So saya tak ambil pun, saya tengok lecturer ajar. Sebiji sebuntat dia boleh salin.
Daripada tahun 1 sampailah saya habis belajar, semua nota saya adalah tulisan tangan dia. Dan dia tak kena kod. Tapi saya tak tahu orang lain tahu ke tak. Saya tahu tu pun daripada budak-budak perempuan lah. Budak-budak perempuan itu, dia punya nota lengkap. So tak payahlah salin. Memang tak sempat tapi dia sempat. Gimana macam ni? So, ini formula. RU adalah return untuk leverage and the cost of capital. You nak rehat ke? Bagi rehat dulu. Buka ke weh? Dia jarang dah. Apa dia? Saya kena siap.